Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, untuk PDPR Bahasa Melayu hari ini, kita masuk kemahiran menulis. Baiklah, untuk hari ini kita masuk kemahiran menulis pembelajaran abad ke-21. Untuk standard kandungan, kita lihat sini 3.5 menulis untuk meringkaskan dan merumus pelbagai bahan prosa. Maksudnya di sini, hari ini anak-anak kena buat ringkasan berdasarkan teks pemahaman. Kemudian yang kedua, standard pembelajaran 3.5.1 menulis isi-isi penting untuk menghasilkan ringkasan dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Maksudnya di sini, murid-murid kena hasilkan satu ringkasan, ambil isi-isi penting sahaja, kemudian hasilkan ringkasan tersebut dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah, objektif pembelajaran pada akhir pelajaran PDPR, murid-murid dapat menyenaraikan yang pertama, isi-isi penting daripada teks berdasarkan kehendak soalan. Maksudnya, senaraikan isi-isi penting. Dan yang kedua, menulis perenggan ringkasan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Jadi ada dua objektif. Yang pertama, menyenaraikan isi penting. Dan yang kedua, menulis perenggan ringkasan. Dua-dua ni anak-anak kena capai. Baiklah, untuk aktiviti hari ini, murid-murid diminta untuk meneliti dan membaca teks pemahaman pada buku teks Bahasa Melayu muka surat 98. Baiklah, cikgu akan kongsikan bahan PDF buku teks muka surat 98. Ini merupakan paparan buku teks muka surat 98. Baiklah, kalau lihat di ruangan warna oranye tersebut, untuk aktiviti, tulis ringkasan tentang ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 berdasarkan bahan. Dalam teks ini sudah diberikan tajuk pembelajaran abad ke-21. Jadi, murid-murid kena cari ciri-ciri pembelajaran abad ke-21, hasilkan ringkasan. Bagaimana hasilkan ringkasan? Cikgu tunjukkan dahulu nota untuk ringkasan. Baiklah, untuk nota ringkasan ada beberapa nota di sini. Yang pertama, murid dikehendaki memahami maksud petikan dan kehendak soalan. Fahamkan dahulu apa petikan tersebut, apa kehendak soalannya. Macam teks tadi, teks pemahaman tadi sudah dinyatakan awal-awal tajuknya sudah diberikan, tetapi ada teks yang kadang-kadang tidak dinyatakan tajuk. Jadi murid-murid kena cari sendiri kehendak soalan, fahamkan maksud petikan. Dan yang kedua, murid-murid diminta mengenal pasti isi-isi penting, isi tersurat sahaja daripada teks yang telah disediakan. Tiada isi tersurat iaitu isi yang perlu dicari di luar teks. Baiklah, murid kena bezakan antara ringkasan dan juga rumusan. Ringkasan, murid-murid kena cari isi tersurat sahaja. Jangan tambah isi sendiri. Jangan tambah huraian. Manakala kalau rumusan perlu ada isi tersurat dan isi tersirat. Jadi, lihat betul-betul kehendak soalan. Apa soalan minta? Ringkasan ataupun rumusan. Untuk hari ini, kita masuk ringkasan. Jadi, kita perlu cari isi tersurat sahaja. Kemudian yang keempat, murid perlu mengenal pasti soalan yang dikemukakan seperti cara-cara, usaha-usaha, langkah-langkah, faktor-faktor, punca-punca dan lain-lain. Kenal pasti kehendak soalan. Apa soalan, apa kata kunci soalan tersebut? Kata kuncinya macam yang tadi dia minta ciri-ciri. Jadi kita perlu cari cuma ciri-ciri sahaja. Jangan tambah faktor-faktor. Jangan tambah langkah-langkah. Kalau dia minta ciri-ciri, nyatakan ciri-ciri sahaja. Yang kelima, murid dinasihatkan menulis ringkasan dalam satu perenggan sahaja. Okey, yang ini dia cakap dinasihatkan. Maksudnya kalau buat lebih pun tak apa, tetapi seeloknya buat satu perenggan sahaja. Yang keenam, murid tidak perlu menulis pendahuluan dan penutup bagi ringkasan tersebut. Kenapa? Sebab ini namanya ringkasan. Kita perlu hasilkan ringkasan, ayat ringkasan yang betul-betul padat dan jumlah patah perkataan yang diberikan pun tidak banyak, iaitu
antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi kalau ada pengenalan penutup, takut nanti murid-murid tidak dapat berikan isi yang cukup. Kemudian, elakkan daripada memberikan isi sendiri. Walaupun isi yang diberikan itu betul, tetapi kalau isi tersebut murid yang berikan sendiri, tiada dalam teks, maksudnya isi tersebut dianggap sebagai salah. Yang ini untuk ringkasan. Kalau untuk rumusan, isi tersirat tidak apa. Tapi untuk ringkasan tidak boleh. Ya, murid-murid perlu ambil 100% isi dalam teks sahaja. Jangan tambah isi lain. Seterusnya, murid dinasihatkan menulis ringkasan tidak kurang 50 patah perkataan dan tidak melebihi 80 patah perkataan. Kemudian, murid perlu meletakkan jumlah patah perkataan di bawah sebelah kanan ringkasan. Setelah murid-murid menulis ringkasan, bahagian bawah sudut sebelah kanan, tulislah berapa jumlah patah perkataan dalam kurungan. Okey, kemudian panduan pemarkahan, isi 10 markah. Maksudnya di sini, setiap isi 2 markah diberikan sekiranya isi tersebut betul. Markah maksimum untuk isi ialah 10 markah. Untuk dapatkan 10 markah maksimum, murid-murid perlu ada 5 isi yang tepat. Kemudian markah bahasa pula ialah 5 markah dan jumlah keseluruhannya ialah 15 markah. Bagaimana untuk dapatkan markah bahasa yang baik? Maksudnya gunakan penanda wacana, kemudian tidak tersalah, tanda baca, kemudian olahan ayat masih betul. Baiklah, tip menjawab soalan. Kita lihat tip menjawab soalan. Yang pertama, semasa membaca petikan, kenal pasti dan garisi kata kunci isi-isi penting yang berkaitan dengan kehendak soalan. Maksudnya di sini, bila anak-anak murid membaca teks, terus gariskan isi-isi penting. Cari kata kuncinya, kemudian garis isi penting. Kenapa perlu macam tu? Okey, kita lihat dahulu. Susun isi-isi penting mengikut urutan. Satu isi penting ditulis dalam satu ayat sahaja. Maksudnya di sini, jangan gabung isi. Kalau ada 2 isi, maksudnya gunakan ayat yang berbeza. 2 ayat yang berbeza. Kenapa tadi kita perlu gariskan isi-isi penting? Setelah murid-murid garis isi-isi penting tersebut, murid akan dapat lihat keseluruhan isi tersebut. Murid boleh pilih mana 5 isi terbaik dan murid dapat mengenal pasti ataupun menyusun isi mengikut urutan yang betul. Sekiranya murid-murid menggariskan dahulu ke semua isi. Dan yang keempat, elakkan menulis pendapat. Baiklah, kita kembali kepada soalan tadi. Ini yang tadi, pembelajaran abad ke-21. Jadi, apa kehendak soalannya? Tulis ringkasan tentang ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 berdasarkan bahan. Apa kehendak soalannya? Cikgu bagi 5 saat. Okey, kalau jawapan kamu sama dengan cikgu, maksudnya memang tepatlah itu. Kehendak soalan ialah ciri-ciri. Maksudnya dalam teks ini, murid-murid kena cari ciri-ciri sahaja. Jangan ambil huraiannya. Okey, murid-murid kena bezakan antara ayat isi, ayat topik dan juga ayat huraian. Dalam ringkasan, kita perlu cari ayat topik sahaja. Ayat huraian jangan diambil. Kalau ada murid mengambil ayat huraian, walaupun dalam teks ini, itu dianggap salah. Jadi cari ayat topik sahaja, isi penting sahaja, isi tentang ciri pembelajaran sahaja. Kemudian apa topiknya di sini? Kita kena cari tentang ciri-ciri apa? Ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Ini yang kita perlu cari. Baiklah, macam biasa, dari 5 isi, cikgu cuma berikan contoh 1 isi sahaja. Cikgu tunjukkan dahulu dalam bentuk dokumen Word. Ini yang cikgu ada buat sedikit. Sebaiknya anak-anak perlu tulis dalam buku penulisan, tulis arahan soalan. Tulis ringkasan tentang ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 berdasarkan bahan. Baiklah, untuk permulaan ayat, ini bukan pengenalan ya, ini kita kenal nyatakan sebagai permulaan ayat. Permulaan ayat ini kita ambil kehendak soalannya. Apa kehendak soalan? Ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Ambilkan ini sebagai ayat permulaan. Tambahkan saja di hadapan terdapat.
Baiklah, jadi terdapat ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Jangan tambah lagi apa-apa pengenalan yang lain. Cukup sampai setakat situ, kemudian masuk kepada isi. Untuk isi, gunakan penanda wacana. Contohnya di sini, untuk isi pertama, cikgu gunakan antaranya ialah apa dia? Masuk isi pertama. Kemudian isi kedua, selain itu. Isi ketiga kita gunakan di samping itu. Isi keempat, seterusnya, dan isi yang terakhir sekali gunakan akhir sekali. Ini gunakan penanda wacana. Murid-murid gunakan penanda wacana, baiklah markah bahagian bahasa. Baiklah Cikgu padam untuk yang penanda wacana yang lainnya. Baiklah. Antaranya ialah, apa isi yang pertama? Kita lihat teks yang tadi. Lihat dahulu perenggan pengenalan. Pembelajaran abad ke-21 merupakan suatu bentuk transformasi dalam sistem pendidikan. Kemahiran dan pengajaran abad ke-21 merujuk beberapa kompetensi teras iaitu kolaboratif, celik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Adakah dinyatakan dalam perenggan pengenalan ini tentang ciri-ciri pembelajaran? Ada. Selalunya dalam pengenalan ini dia nyatakan tentang apa dia pembelajaran abad ke-21. Belum lagi masuk ciri. Kita cari apa dia ciri. Apa sebenarnya yang perlu ada dalam pembelajaran abad ke-21. Itu yang kita kena tahu. Itu yang kita perlu masukkan dalam ringkasan. Masuk perenggan yang kedua. Pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran berpusatkan murid. Di dalam bilik darjah, murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran. Aktiviti pembelajaran bukan lagi dipimpin oleh guru semata-mata, tetapi turut melibatkan peranan murid bagi menjayakan sesuatu proses pembelajaran. Apa ciri-cirinya? Apa perlu ada dalam pembelajaran abad ke-21? Di sini cikgu ada jumpa. Apa yang perlu ada dalam pembelajaran abad 21? Okey, ini dia. Di dalam bilik darjah, murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran. Terlebih pula. Okey, kejap ya. Padam dahulu. Murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran. Okey, baiklah. Ini yang cikgu nyatakan tadi. Dapat isi terus garis. Sekiranya kamu dapat semua isi, baru kalian akan dapat lihat isi dengan betul, kemudian dapat pilih isi yang baik. Maksudnya di sini, ciri yang pertama, apa yang perlu ada dalam abad 21, ciri-ciri pembelajaran abad 21, murid perlu aktif. Ini ciri-cirinya. Salah satunya, murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran. Jadi kita masukkan yang ini ke dalam isi pertama tadi. Baiklah, antaranya ialah di dalam bilik darjah, murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran. Ini isi pertama. Bolehkah diubah? Okey, kalau kita ubah kalau kita ubah struktur ayat ini tanpa mengubah maksudnya, boleh. Sebab kita mau dapatkan markah bahasa yang baik. Selalunya, cikgu akan gunakan ayat aktif, ayat pasif. Maksudnya, kalau ayat itu ayat aktif, pasifkan ayat tersebut. Kalau ayat tersebut ayat pasif, aktifkan ayat tersebut. Contohnya di sini, antaranya ialah di dalam bilik darjah, murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran. Yang ini, kita letak di bahagian belakang. Antaranya ialah murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Maksudnya kita sudah ubah struktur ayat tetapi maksudnya tidak berubah. Sebaiknya murid-murid dapat buat macam ini. Tetapi kalau tak dapat buat pun tak apa, tidak menjadi masalah. Yang penting isi tersebut ada dalam teks. Ini baru isi yang pertama. Seterusnya. Selain itu, apa isi yang kedua? Kita lihat di sini. Apa isi kedua?
Baiklah, cikgu tidak akan berikan isi kedua, ketiga, keempat, kelima. Murid-murid kena cari sendiri ringkasan tersebut, senaraikan kelima-lima isi. Baiklah, sebenarnya dalam teks ni ada 8 isi semuanya ya. Cikgu sudah baca teks ni baik-baik. Cikgu sudah kenal pasti ada 8 isi berkaitan ciri pembelajaran abad ke-21. Maksudnya murid boleh cari ke 8-8-nya dan pilih 5 sahaja. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, bezakan ayat topik dengan ayat huraian. Cari isi sahaja, jangan ambil huraian. Baiklah, semoga cikgu harap murid-murid dapat menghasilkan satu karangan yang baik dan dramatis. Baiklah, selamat menjawab dan selamat menulis, membuat latihan dengan baik. Assalamualaikum.